Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke kelas Cikgu Azlina Lin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6. Jom kita saksikan. Baik murid-murid, hari ini kita akan sambung dengan mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 96. Jom sediakan bahan-bahan yang diperlukan, buku teks, alat tulis dan juga buku nota. Jom kita teruskan. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 2.4.2 membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat rumusan dengan betul. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 96. Objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membaca maklumat tersurat dan tersirat yang terdapat dalam petikan muka surat 96. Selain itu, untuk murid juga akan membuat rumusan berdasarkan teks yang diberikan dalam buku teks. Ini adalah objektif pembelajaran kita ya. So maknanya ada 2 hari ini yang kamu akan capai. Untuk kriteria kejayaan, pada akhir pembelajaran, murid boleh membaca sekurang-kurangnya satu maklumat tersurat dan tersirat. Yang nombor 2, murid boleh menjawab soalan dan membuat rumusan berdasarkan teks dalam buku teks. Ini adalah petikan yang cikgu ambil dari buku teks halaman 96, Harumkan Nama Malaysia, yang mana seorang warga negara Malaysia, rakyat Malaysia, berjaya di luar negara sebagai seorang chef. Okey, jom kita tengok apakah isi yang cikgu nak ajar pada hari ini. Sebelum kita pergi kepada aktiviti yang dalam buku teks, cikgu hari ini nak terangkan sedikit tentang apakah maklumat tersurat dan juga maklumat yang tersirat. Baiklah, kita tengok apakah maksud maklumat tersurat. Okey, maklumat tersurat ialah maklumat yang dinyatakan atau dipaparkan dalam petikan atau gambar. Okey, kalau kamu tengok ada dah diberi petikan, itu adalah maklumat tersurat. Okey, apa yang ada yang kamu nampak itu adalah maklumat tersirat. Contohnya cikgu bagi gambar pokok. Dalam gambar ni lah, apa yang kamu nampak, pokok, daun kuning, itu adalah tersurat. Okey, yang tersirat adalah di sebaliknya yang kamu tidak nampak. So kita tengok pula apakah maksud yang tersirat. Maklumat tersirat, apakah maksud dia? So maklumat tersirat bermaksud maklumat yang tidak dinyatakan, maknanya tak ada atau dipaparkan dalam petikan atau gambar. Murid perlu kemukakan idea berdasarkan pembacaan meluas sebelum ini. Maknanya yang ini adalah idea kamu. So kamu sentiasa mesti ada pertanyaan dalam diri kamu untuk mencari maklumat yang tersirat. Okey, bagi cikgu, cikgu dah bagikan satu gambar kat dalam ini. So gambar ini kamu tahu yang tersurat dia ada nampak pokok, ada nampak jalan, ada nampak daun. Okey, apakah pula yang tersirat dari sebalik gambar ini? Okey, kamu boleh cakap gambar ni jalan dia suram. Okey, maknanya tidak ada kenderaan yang lalu. Okey, mungkin pergi ke hala ke kampung mana-mana. Okey, itu adalah yang tersirat, yang tidak nampak dalam gambar ataupun petikan. Selalunya kita nak dapatkan yang tersirat ni, kita sentiasa bertanya. Okey, barulah boleh dapat yang tersirat. Ini adalah soalan yang ada dalam petikan buku teks muka surat 96. Ada 4 soalan. Soalan yang pertama, buktikan kehebatan Norman bin Musa dalam bidang masakan. Kita kena cari apakah kehebatan Norman ini dalam bidang masakan. Okey, dia dah nyatakan dalam petikan yang perenggan yang keempat. Cikgu jawab, beliau chef muda Asia dan Timur tahunan terbaik di Anugerah Kari Asia 2012. Ini adalah jawapan dia. Selain itu, ada juga jawapan lain yang boleh kamu letak di sini. Okey, sebab dia ada
ada lagi kehebatannya, ada dua lagi kehebatan Norman ini. So kita tengok kehebatan yang pertama cikgu dah nyatakan, dan yang kedua ialah beliau turut disenarai pendek dalam kategori chef tahunan terbaik pada anugerah Festival Makanan dan Minuman Manchester 2009. Okay, itu yang kedua. Okay, yang ketiga, pada tahun 2010 pula beliau dipilih selaku chef rasmi bagi pasukan Formula 1 Lotus. Okey, maknanya bila soalan yang ini, so kamu perlu nyatakan ketiga-tiga kehebatannya. Okey, kamu kena tulis ketiga-tiga kehebatan chef Norman ini. Soalan kedua ialah, sebagai rakyat Malaysia, nyatakan cara Norman bin Musa mengharumkan nama Malaysia di persada dunia dalam bidang masakan. So, okey, jawapannya ialah beliau sentiasa mempromosikan masakan Malaysia. Di manakah kita nak cari jawapan ini? Jawapan ini ada di perenggan yang kedua. Okey, baris yang pertama. Okay, kamu boleh baca dan dapatkan isi yang ini adalah maklumat tersurat. Okay, yang first kali maknanya ayat yang first adalah selalunya maklumat tersurat. Yang kedua, yang ketiga tu adalah maklumat yang tersirat. Okay, kita teruskan kepada soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, dia nak apakah bukti yang menunjukkan Norman bin Musa cinta akan negara. Kat manakah kita nak cari bukti ni yang mengatakan Norman ni cinta akan negara? Kalau kamu baca petikan, kamu akan jumpa di perenggan yang kelima. Okey, perenggan yang kelima, jawapannya ialah bukti yang menunjukkan Norman bin Musa cinta akan negara adalah dengan mengibarkan jalur gemilang setiap kali mengadakan demonstrasi. Dia selalu bila dia buat demonstrasi, dia akan bawa bendera Malaysia dan letakkan di belakang. Setiap kali mengadakan demonstrasi masakan di luar negara dan tetap berbahasa Melayu apabila dikunjungi oleh pelanggan dari Malaysia. Ini adalah satu kelebihan Chef Norman ni, dia sentiasa membawa bendera Malaysia dan berbahasa Melayu. Okey, so kita mesti jadi seperti beliau lah. Okey, so ini adalah jawapan yang kita dapat daripada petikan. Ini adalah maklumat yang perlu dicari dalam petikan, ya. Soalan yang terakhir, nyatakan cara lain untuk mengharumkan nama negara selain bidang masakan. Jelaskan. Ini adalah soalan kebat. So soalan ini menguji minda kamu sejauh mana kamu boleh memberi idea. Ini adalah secara keseluruhannya. Kalau kamu baca soalan ini, perlukan penjelasan. Bila beri maklumat, so ada penjelasan. Okey, ini contoh cikgu berikan. So jawapan soalan ini pelbagai mengikut idea masing-masing. Okey, jawapan cikgu ialah cara lain untuk mengharumkan nama negara selain bidang masakan ialah bidang fashion. Okey, selalunya bidang fashion ni memang menjadi kita punya, orang kata, kebanggaan jugalah. Okey, di mana Malaysia ni ramai pereka-pereka muda yang memperagakan baju desain mereka di luar negara, okey, dengan menggunakan fabrik-fabrik yang terkenal di Malaysia. Okey, contohnya adalah batik. So mereka akan hasilkan desain baju menggunakan corak batik. Okey, ini adalah salah satu daripada contoh soalan kebat ini. Okey, kamu boleh fikirkan soalan jawapan lain. Contoh, kamu boleh memperkenalkan tarian. Okey, contoh ramai tarian. Tarian pun ada tarian zapin, tarian kuda kepang, tarian macam-macam lagi lah yang boleh diperkenalkan di persada dunia. Ini pun salah satu cara untuk kita mengharumkan nama negara. Okey, kita tengok kesimpulan untuk pelajaran hari ini ialah murid dapat membuat rumusan berdasarkan teks yang diberikan. Maknanya murid boleh merumuskan apakah
cerita tentang yang ada dalam teks yang diberikan. Yang kedua, mengenal pasti maklumat tersurat dan tersirat. Sekaligus kamu boleh menjawab soalan yang ada dalam buku teks tersebut. Ini adalah cara tak langsung kita boleh mengenal pasti maklumat yang tersurat dan maklumat yang tersirat. Kita dah sampai di akhir pembelajaran. Cikgu harapkan kamu faham bagaimana cara untuk menjawab soalan yang ada dalam buku teks muka surat 96 itu. Sampai di sini saja. Cikgu ucapkan terima kasih kepada semua yang mendengar. Jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe channel Cikgu Azrina Lin. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari, di lain masa. Assalamualaikum dan bye-bye.